وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah dengan diberikan nikmat taufik. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama kita hadir berhimpun di dalam majlis ilmu di suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan hamba-hambanya yang bakal diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita, menjadikan kita orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita semua untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita perbaiki dan perbetulkan qasad dan tujuan kita di dalam menghadiri, mengikuti majlis ilmu. Kita menuntut ilmu kerana menuntut ilmu ini suatu kefarduan yang diwajibkan oleh Allah ke atas setiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Selain daripada itu, kita nak belajar agama ni kerana nak mengetahui hukum hakam dalam agama, untuk kita memperbaiki amalan kita. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, Allah menunjukkan kepada kita kesilapan dan kesalahan amal ibadah kita yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Serta kita niat nak beramal, nak beramal dengan segala ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Kitab yang pertama insya-Allah kitab Tauhid. Kitab Tauhid, kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridah. Muka surat berapa? 46. Muka surat 46. Perenggan akhir dan kenyataan. Dan iftiqar. Dan iftiqar. Wala haula wala quwwata. Muka surat 46 perenggan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi
wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan iftiqar artinya iftiqar berkehendak segala yang baharu kepadanya Allah. Inilah di antara sifat kamalat Allah, di antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ketahui, mesti kita fahami, mesti diiktikadkan di dalam hati kita, supaya dapat kita serapkan di dalam hati kita, supaya kita sentiasa ingat, supaya kita sentiasa ingat, berusaha untuk sentiasa mengingati bahawa sekalian yang baharu, yakni makhluk ini, alam ini, ataupun apa sahaja yang bersifat baharu, semuanya itu berhajat, bergantung, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang baharu tadi manusia ataupun yang selain daripada manusia, sama ada yang baharu itu bernyawa ataupun tidak bernyawa, maka semuanya itu berhajat, bergantung, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Tuhan. Apabila dikatakan Tuhan, inilah di antara sifat dia. Inilah iftiqar, inilah di antara sifat yang mesti ada pada Tuhan, yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini tidak ada pada selain Allah. Sifat ini tidak ada pada yang selain Allah. Pada yang selain Allah tidak ada sifat iftiqaru ilaihi ma siwahu, berhajat kepadanya Allah oleh segala sesuatu yang selain daripada dia. Ma siwallah, barang yang selain daripada Allah itulah yang dimaksudkan dengan makhluk ataupun alam selain Allah. Malaikat, nabi, rasul, syurga, neraka. Ma siwallah, barang yang selain daripada Allah dipanggil alam. Apa yang selain Allah? Alam. Alam. Kita manusia ni alam. Batu, kayu, yang bernyawa, yang tak bernyawa, semuanya itu masuk di dalam kata alam. Semua ini berhajat, berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita sekarang ni, orang yang masih diberi nikmat hidup oleh Allah, maka kita berhajat, kita bergantung, kita berkehendak kepada Allah agar Allah mengekalkan kehidupan kita. Kita yang sedang hidup ini berhajat kepada Allah agar dipanjangkan umur. Orang yang miskin berhajat kepada Allah agar diberi harta. Orang yang sedang sakit berhajat kepada Allah agar diberi kesembuhan. Begitulah juga kita berhajat kepada Allah, contohnya supaya dapat mengamalkan, diberi taufik oleh Allah, supaya boleh beramal dengan sungguh-sungguh dengan ilmu yang telah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksiat, yang berdosa berhajat kepada Allah agar diampunkan dosa-dosa. Kita yang menuntut ilmu bergantung, berhajat kepada Allah agar diberi kefahaman. Yang kaya berhajat kepada Allah agar dikekalkan nikmat kekayaan dia.
Kalau raja dia berhajat agar dia kekal bertahta, dia berhajat kepada Allah agar mengekalkan kerajaan dia. Begitulah seterusnya. Yang belum ada berhajat dijadikan. Jadi ringkasnya, setiap sesuatu yang bersifat baharu mesti berhajat, berkehendak, bergantung kepada Allah. Sentiasa. Bukan ada kala, ada ketika yang tertentu sesuatu itu baru berhajat kepada Allah, tidak. Sentiasa. Kita sentiasa berhajat kepada Allah agar diberi akal, supaya boleh bercakap, boleh memandang, boleh bernafas dan seterusnya. Cuma hati kita yang kadang-kadang ataupun sering kali lalai daripada perkara itu. Meskipun setiap detik kita berhajat kepada Tuhan yang menolong kita, tapi hati kita tidak teringat bahawasanya kita senantiasa malah sedang ditolong oleh Allah. Contohnya macam sekarang ni. Bagaimana saya boleh bercakap, bagaimana saya boleh memandang, bagaimana saya boleh mendengar, bagaimana saya boleh bergerak dan diam. Begitulah juga tuan-tuan perempuan semua. Bukankah semua ini dibantu oleh Allah? Bukankah semua ini sedang diciptakan oleh Allah? Betul ke tidak? Itu yang sepatutnya, yang mesti ada dalam hati kita. Kena sentiasa ingat begitu. Sentiasa ingat begitu. Apa jua keadaan, di mana jua tempat, di mana jua waktu, sepatutnya hati kita begitu. Nak makan, berhajat kepada Allah agar memberi kenyang, berhajat kepada Allah agar memberi rasa makanan tadi. Kalau manis-manislah, kalau pahit-pahitlah. Mustahil kita boleh mengecapi rasa makanan dan minuman tadi kalau tidak dijadikan oleh Allah. Walaupun pada adatnya kita telah tahu gula itu bersifat manis, tetapi kalau tidak diberi rasa manis oleh Allah, mustahil kita boleh merasa manis pada gula tadi. Begitulah seterusnya. Jadi mereka ahlillah, arif billah, orang-orang yang mengenal Allah sungguh-sungguh, demikianlah hatinya, tidak pernah leka, tak pernah lupa daripada perkara itu. Ini yang membawa kepada mereka itu senantiasa mengingati Allah. Sama ada di dalam solat ataupun di luar solat mereka, begitulah hati mereka. Bukan sahaja di dalam solat khusyuk kepada Allah, bahkan di luar solat pun khusyuk juga kepada Allah. Kita hamba biasa ni, kita orang awam ni, nak mendapatkan khusyuk dalam hati waktu solat pun payah, apatah lagi di luar solat. Ada pun ahlillah, orang-orang arif billah, bukan sekadar di dalam solat hatinya khusyuk kepada Allah, bahkan di luar solat pun hatinya khusyuk kepada Allah. Jadi jauh sangat jarak di antara kita dengan mereka. Hati kita penuh kelalaian dengan dunia. Dalam sehari berapa kali je hati kita terdetik nak mengingat kepada Allah, tapi mereka sentiasa ditolong oleh Allah. Tu tanda-tanda orang yang ditolong oleh Allah tu. Mereka, hati mereka boleh sedemikian tu, senantiasa mengingat kepada Allah tu, ditolong oleh Allah. Allah menolong mereka sehingga mereka senantiasa mengingati Allah di dalam solat ataupun di luar solat. Orang-orang pilihan Allah ni, orang hebat, orang-orang yang bertuah. Maka kita sepatutnya ada impian memiliki hati yang sedemikian.
Itulah hati yang sangat-sangat mulia, hati yang tak leka daripada mengingati Allah dalam solatnya, luar solatnya. Sebab tu hati mereka bersih daripada penyakit-penyakit. Tidak ada riak dalam amalannya, tidak ada ujub dalam amalannya, tidak ada hasad dengki. Tak ada benda-benda macam tu dalam hati mereka selain Allah Ta'ala saja. Hebat Jadi itulah di antara sifat Tuhan yang mesti kita kena tahu dan mesti kita imani. Wajib beriman, wajib meyakinkan, wajib yakin dalam hati sungguh-sungguh bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara sifat ketuhanan itu adalah iftiqaru ilaihi ma siwahu, berkehendak, berhajat, bergantung kepadanya Allah oleh segala sesuatu yang selain daripada dia. Kalau seandainya ada satu makhluk yang tidak berhajat kepada Allah, maka tidak layak nak dipanggil Allah itu sebagai Tuhan. Tidak layak untuk menjadi Tuhan. Seandainya di dalam banyak-banyak makhluk alam ini ada satu makhluk, ada sebutir debu, yang tidak berhajat kepada Allah, mustahil tidak boleh diterima pada akal sekali-kali. Setiap zarrah, setiap atom, setiap debu, setiap butiran debu tu berhajat kepada Allah, Tuhan yang menjadikan dia. Begitulah. Setiap sesuatu yang bernyawa, yang tak bernyawa, manusia, syaitan, jin, iblis, nabi, rasul, malaikat, debu, pasir, kertas, kain, apa lagi, segala-galanya, sekalian alam berhajat kepada Allah. Jangan kita ingat manusia sahaja, jangan yang kita faham manusia sahaja, sekalian alam. Sama ada yang boleh dilihat, yang tak boleh dilihat, yang ada nanti di dalam syurga, yang ada nanti di dalam neraka. Semuanya itu berhajat, bergantung, berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun, sehalus mana pun, sehalus apa pun makhluk itu, tidak berhajat kepada Tuhan. Mustahil. Wajib kita percaya sungguh-sungguh. Bagaimana boleh adanya satu zarrah, satu atom kalau tidak ada Tuhan yang menjadikan dia? Betul tak? Mustahil ada satu debu kalau tidak ada Tuhan yang menjadikan. Setiap sesuatu, faham? Setiap sesuatu. Kita tak teringat sampai macam tu sebab kita tak tahu. Malam ni tahu dah. Malam ni tahu dah. Untung kita mengaji, untung kita belajar. Tu di antara sifat Tuhan tu kita kena tahu. Bila sebut Tuhan, ini di antara benda yang mesti kita kena tahu. Sebab ni sifat Tuhan. Jangan kita merasakan dan beranggapan bahawasanya yang berkehendak kepada Tuhan ni hanya kita manusia saja. Ni kitab-kitab ni, batu kayu ni, kain-kain ni tidak ada berhajat dengan Allah dah. Sekalian. Kita nak menunaikan ibadat, berhajat kepada Allah yang menolong, berhajat kepada Allah yang menggerakkan hati kita untuk solat, berhajat kepada Allah yang menggerakkan tubuh badan kita, membuat persiapan untuk solat. Bolehkah kita berwuduk kalau tak diizin oleh Allah? Bolehkah kita mandi wajib kalau tak ditolong oleh Allah? Bolehkah kita menyarum pakaian kalau tidak ditolong oleh Allah? Bolehkah lidah kita membaca ayat Quran dalam solat kalau tak ditolong oleh Allah? Bolehkah kita nak mengingat rukun-rukun solat kalau tak diberi ingatan oleh Allah? Inilah dalilnya bahawasanya sentiasa kita ni ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa.
Kita nak baca, nak mengingat, berhajat kepada Allah. Kalau Allah lupakan ayat-ayat Quran, meskipun Fatihah itu kita dah baca beratus-ratus ribu kali, tapi contohnya sekejap lagi dilupakan oleh Allah, mustahil kita boleh membaca ni. Nak bergerak, nak khusyuk, nak hadir hati terhadap Allah. Takkan boleh nak hadir hati terhadap Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita nak khusyuk, nak mengingati Allah dalam hati tu, pun berhajat kepada Allah yang menolong. Bukan sebab hebat kita, bukan sebab ilmu kita, bukan. Kita boleh mengingat Allah dalam solat itu sendiri pun diberi oleh Allah. Boleh mengingat tu sendiri, mengingat kepada Allah tu sendiri pun ditolong oleh Allah. Sentiasa tak pernah pun terlepas daripada pertolongan Allah. Sentiasa nak bergerak, nak diam, nak duduk, nak bangun, nak memandang, nak mendengar, nak bercakap, nak terlentang, nak terlangkup, nak semualah serba-serbi. Cuma kita tak ingat. Tak ingat kita sebab hati kita dipenuhi dengan benda lain. Sebab hati kita duk risau dengan benda yang selain Allah. Itu yang menyebabkan kita terlupa. Satu lagi terlupa, satu lagi tak pernah tahu. Malam ni kita dah belajar, dah tahu dah. Jari kita, setiap bulu roma kita ni semua berhajat kepada Allah. Maha hebatnya lah Allah ni, maha kuasanya lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Patutkah kita sombong? Patutkah kita sombong bila kita dah tahu hakikat perkaranya sedemikian, dan kita yakin sekaliannya ini ditadbir oleh Allah? Patutkah kita sombong, memuji-muji diri, merendahkan orang lain? Patut? Tak patutlah. Tak patut sama sekali. Kerana apa yang ada pada tubuh badan kita ni, zahir batinnya dimiliki, dipinjamkan, ditolong oleh Allah. Jadi tak patut sekali-kali kita nak mencela makhluk yang sama seperti kita juga. Betul? Orang yang kita cela tu sama tak macam kita? Sama, dia juga manusia, dia juga berhajat, bergantung kepada Allah. Sama seperti kita, sama. Sama. Kita boleh solat, boleh tinggalkan maksiat semata-mata Allah tolong. Baik, itu maksud iftiqaru ilaihi ma siwahu. Tu kenderaan kita. Nak bergerak tu kenderaan kita tu. Siapa yang memperjalankan, yang menggerakkan kenderaan kita? Petrol. Petrol ke yang menggerakkan kenderaan kita tu? Allah. Yang menggerakkan pistonnya, bearingnya dan macam-macam dalam enjin tu, siapa yang menggerakkan tu? Minyak. Allah. Nak kena ingat sampai ke situ. Semua itu ditadbir oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang selain Allah boleh menjadikan, memberi sesuatu, memberi manfaat, memberi mudarat. Tak boleh. Menggerakkan atau mendiamkan hanya Allah. Yang nama minyak tadi asbab, sebagai sebab sahaja. Hakikatnya Allah lah yang menggerakkan kenderaan kita, kaki kita tekan pedal minyak, tangan kita pulas minyak motor. Semua tu ditolong, ditadbir oleh Allah. Dah, kita nak bayar macam mana ni? Terbayar ke tidak? Nak bayar macam mana pertolongan Allah ni? Allah tak minta bayaran, tapi Allah suruh bersyukur, berterima kasih dengan Allah, dengan makna apa? Menggunakan segala nikmat itu yang Allah pinjamkan itu untuk mentaati perintah Allah, menggunakan segala nikmat itu untuk melakukan ibadat. Begitu. Jadi akal kita tidak boleh membenarkan. Tengok tu. Jadi, dan iftikar artinya berkehendak segala yang
baharu. Ingat tu, segala yang baharu. Apa erti yang baharu? Apa erti yang baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Jangan lupa, mengaji tauhid ni kena sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Jangan main-main, ngaji sungguh-sungguh. Jadi baharu itu bermaksud sesuatu yang ada permulaan. Jadi segala sesuatu yang baharu semuanya berhajat, berkehendak kepada Allah yang menghidupkan, yang menolong, yang memberi rezeki dan sebagainya. Sama ada beriman dia ataupun dia tak beriman, meskipun dia orang kafir, meskipun dia tak percaya adanya Allah, meskipun demikian hakikatnya dia juga berhajat kepada Allah. Itu jadi iftikar itu melazimkan hayat. Maksudnya apabila kita mengiktikadkan sungguh-sungguh di dalam hati bahawa sesungguhnya segala makhluk itu yang baharu itu berhajat, bergantung kepada Allah setiap saat, setiap minit, setiap detik, tak pernah terlepas daripada hajat terhadap Allah. Kalau begitu, mestilah Allah Ta'ala itu memiliki sifat hidup. Mesti dia hidup. Mestilah Allah Ta'ala itu bersifat dengan hidup. Seandainya Allah Ta'ala itu mati, bagaimana makhluk ingin berhajat, berkehendak kepada Tuhan kalau seandainya Tuhan itu bersifat mati? Jadi di antara sifat yang mesti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolehkan sekalian alam makhluk ini berhajat kepada dia, yakni Allah itu wajiblah bersifat dengan hidup. Wajib. Kerana akal kita tidak boleh memahami, akal kita tak boleh terima seandainya Tuhan itu tidak hidup, Tuhan itu mati, tiba-tiba makhluk berhajat kepada dia. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima seandainya Tuhan tu mati. Kalau Tuhan tu mati, bagaimana makhluk ini, alam ini nak berhajat kepada dia? Betul ke tidak? Dan selain daripada Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan hidup, mustahil Allah bersifat dengan mati. Kalau Allah mati, makhluk tak berhajat dah kepada dia. Bahkan kalau Tuhan tu mati, takkan adalah alam ini. Tak adalah alam ni kalau Tuhan tu mati. Dan bersifat qudrat, wajib pula selain daripada Allah Ta'ala itu bersifat hidup, dia juga wajib bersifat dengan qudrat, iaitu memiliki kekuasaan, tidak lemah sekali-kali. Tidak lemah sekali-kali. Jadi kita ni, diri kita ni, yang dikatakan alam ini, benda baru ni, diri kita ni adalah bukti yang menunjukkan Tuhan itu yang kita berhajat kepada dia tu, dia mestilah hidup. Kita bergerak ni dalil Tuhan itu hidup. Kita bergerak diam ini dalil Tuhan itu bersifat dengan kuasa, tidak lemah sekali-kali. Dan bersifat iradat. Apa maksud iradat? Sifat kehendak. Sifat kehendak, sifat penentu, sifat berkehendak. Dulu kita dah mengaji, dah belajar dah. Jangan lupa, sifat iradat itu peranannya menentukan sesuatu makhluk itu ataupun menentukan sesuatu mungkin itu, sama ada hendak dijadikan atau tidak dijadikan. Kalau tidak Allah Ta'ala tentukan, maka tidak adalah makhluk itu. Kalau Allah tidak kehendak menjadikan, nescaya takkan adalah makhluk tersebut. Jadi kita ni, kewujudan kita ni, contohnya buatlah dalam banyak-banyak benda baharu ni, yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendirilah. Tak payahlah kita nak buat contoh bulan bintang tu, jauh ke langit sana.
Buat contoh yang paling dekat sekali, benda baharu, sesuatu yang ada permulaan. Itu makhluk ataupun dipanggil baharu. Jadi banyak makhluk ni, banyak benda baharu tu banyak. Yang paling dekat sekali kita lah. Akal kita ni, kefahaman kita ni, pendengaran kita ni, penglihatan kita ni, inilah benda baru. Tubuh badan kita baharu, gerak geri kita juga baharu, segala sifat-sifat yang ada pada tubuh badan kita juga baharu. Jadi bagaimana adanya yang baharu ini kalau Tuhan itu tidak bersifat dengan kuasa? Bagaimana boleh ada yang baharu ini kalau Tuhan itu tidak memiliki kehendak? Kalau Allah tidak kehendak saya bergerak, mustahil saya boleh bergerak. Kalau Tuhan tak kehendak saya boleh bertutur, mustahil saya boleh bertutur sekarang. Begitulah juga kalian semua, antum semua para muhibbin rahimakumullah, kalian takkan hadir dalam kuliah ini kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Apa sahaja alam ini dipenuhi dengan dalil-dalil kewujudan Allah. Gerak kita, diam kita, bercakap kita, kelip mata kita, subhanallah. Maha kuasanya Allah mentadbir sekalian alam. Ni kipas ni berpusing ni, bukan bermaksud kipas ni luar daripada urusan Tuhan dah. Dia bergerak sebab dikehendaki oleh Allah. Bahkan Allah lah yang sedang menggerakkan dia. Jadi biar benda ni kita ingat dalam hati selalu. Orang yang ahlillah tu, yang ma'rifatullah, mengenal Allah tu, apa sahaja yang dia lihat mengingatkan dia kepada Allah. Apa sahaja yang dilihat, tiap-tiap sesuatu yang dilihat, tiap-tiap sesuatu yang didengar, tiap-tiap sesuatu yang dirasa, tiap-tiap sesuatu yang dialami, semuanya itu menolong mereka mengingat kepada Allah. Semua ini perbuatan Allah, semua ini ciptaan Allah. Adanya semua ini dengan kehendak Allah. Yang sedang bergerak, yang sedang diam. Ni bangunan surau ni duduk diam tak bergerak ni, sebab Allah tak kehendak nak menggerakkan dia. Ni bumi ni duduk diam tak bergerak, tak bergoncang ni. Sakat ni menunjukkan Allah tidak kehendak dia bergerak. Betul? Tapi andai kata satu masa nanti, sedia kala lagi Allah kehendak menggerakkan bumi ni, bila sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, akan bergeraklah bumi ni, akan berkecailah bumi ni. Itu yang berlaku gempa bumi tu bukan saja-saja tu. Ingat dia berlaku kerana tabiat alam begitu. Alam semula jadi dengan sendiri. Itu akidah orang yang tak beriman kepada Allah. Itu akidah orang yang tak beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Setiap sesuatu yang berlaku, baik buruk, semuanya itu dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jadi dengan sendiri, bukan luar daripada kekuasaan Allah, bukan luar daripada kehendak Allah. Tidak, mustahil berlaku sesuatu perkara tanpa Tuhan kehendak, tanpa Tuhan menentukan. Mustahil. Daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara. Sama ada yang boleh dilihat oleh mata kita ataupun yang tak boleh dilihat oleh mata kita, semuanya itu ditadbir, diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni organ dalam tubuh badan kita ni yang ada tugas masing-masing, betul? Kita tak perasan ni sekarang ni jantung kita sedang berdegup. Jantung kita berhajat kepada Allah yang menggerakkan dia. Organ-organ kita yang limpanya berhajat kepada Allah untuk bertugas seperti mana yang sepatutnya. Semua, setiap zarah, setiap urat saraf kita tu, semua sekalian kan, tak ada satu pun yang terkecuali, melainkan semuanya itu
ditadbir, diuruskan, digerakkan, didiamkan, dikehendaki oleh Allah. Dan ilmu, selain daripada itu, apabila Allah Ta'ala itu di antara sifat kamalat dia berhajat segala sesuatu kepada dia, melazimkan, yakni memastikan bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti memiliki ilmu. Dia mesti ada ilmu. Kalau dia jahil, bagaimana dia nak menjadikan sesuatu? Kalau dia jahil, bagaimana dia nak menentukan sesuatu? Kalau dia jahil, bagaimana dia nak membuat sesuatu? Itu di antara sifat yang melazimkan Allah Ta'ala itu bila bersifat iftiqaru ilaihi ma siwahu, apabila berhajat sekaliannya kepada Allah, melazimkan Allah Ta'ala, menunjukkan, mudah nak faham, menunjukkan bahawasanya Allah itu mesti bersifat dengan pengetahuan dan maha suci daripada bersifat jahil dan yang seumpama dengan jahil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengaji tauhid, kena mengaji selalu, kena banyak mengaji tauhid ni. Tak ada seorang pun yang boleh terkecuali dari belajar tauhid. Tauhid ni tak ada orang nak angkat tangan, saya tak nak belajar tauhid, boleh tak? Tak boleh. Saya tak nak belajar bab haji, barangkali boleh. Kalau dia tak ada kemampuan, dia tak wajib belajar bab haji. Orang yang berkemampuan wajiblah. Orang yang berkemampuan menunaikan haji, baru dia wajib belajar haji. Orang yang nak bersedekah, orang yang nak mengeluarkan zakat, apabila dia termasuk dalam golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka pada waktu itu baru dia wajib belajar tentang zakat. Orang yang tidak berkemampuan, orang fakir miskin, dia tak wajib belajar zakat, sebab tak terlibat pun dengan amal dia. Betul tak? Tapi mentauhidkan Allah, ada tak orang yang tak terlibat? Ada tak orang yang tak terlibat dengan mengesakan Allah? Ada? Tak ada. Daripada raja sampailah serendah-rendah rakyat dia, semua wajib mentauhidkan Allah. Maka daripada pihak atasan sampailah bawahan ni wajib mengenal Allah, wajib mengenal Allah. Raja pun wajib mengaji tauhid sifat 20 ni. Menteri, YB, Datuk, Datin, Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, apa lagi jutawan, bilioner, ahli perniagaan, angkasawan semua tak ada yang terkecuali. Semuanya wajib mengenal Allah, supaya mereka ataupun kita semua senantiasa menjadi orang yang mengesakan Allah, selamat daripada menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kata saya tak perlu belajar tauhid, saya tak payah belajar tauhid. Tak boleh. Semua terlibat, semua wajib mengesakan Allah, semua wajib membesarkan Allah, semua wajib beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya. Tak ada seorang pun yang terkecuali, melainkan dia tidak mukallaf. Melainkan dia tak mukallaf lah, belum mukallaf lagi, tak cukup syarat lagi, dia belum baligh. Dia tak belajar tak apa, tapi yang dah baligh, dah cukup syarat mukallaf tu, tak boleh lah. Sebab tu namanya mukallaf, orang yang diberatkan, yang dah terikat dengan hukum hakam Allah. Habis. Jadi yang belum mengaji, yang belum belajar, belajar. Belajarlah daripada bawah. Sabarlah. Nak dapat ilmu ni bukan macam nak dapat duit. Dapat duit senang. Hari ni kerja boleh dapat. Kita nak RM20, insya-Allah boleh dapat. Berhempah pulas betul-betul, insya-Allah boleh dapat RM20 hari ni. Tapi ilmu tak macam tu. Ilmu tak semudah itu. Nak masuk syurga bukan senang, tuan-tuan. Nak masuk syurga bukan dengan lenggang kangkung. Nabi kata susah.
Yang nak menyampaikan ke syurga tu susah. Orang yang kata ibadat tu mudah, orang jahil. Orang yang kata ibadat tu mudah, jahil. Dia kalau ada ilmu, dia akan tahu kepayahan untuk melakukan ibadat yang sebenar-benarnya. Kalau ibadat yang tidak sebenar, itu mudah. Ibadat yang sebenar sangat sukar. Yang kata mudah-mudah tu ibadat yang tidak sebenar. Solatlah ikut suka hati, tak payah ikut syarat rukun, tu mudah. Beribadatlah ikut suka hati, solat malamnya, siangnya mengumpat. Itu ibadat yang tak sebenar. Senang aja. Time puasa, time berdengki, itu senang. Ibadat tanpa kenal Tuhan senang. Tak payah ambil peduli tentang Allah, tak payah belajar, tak payah kenal siapa tu Allah, apa sifat-sifat Allah, tak payah. Buat ikut suka hati. Solat dalam keadaan tak kenal Tuhan, puasa dalam keadaan tak kenal Tuhan, menikah kahwin dalam keadaan tak kenal Tuhan, itu mudah. Jadi bukan senang, bukan senang. Ibadat yang sebenar-benar bukan senang, payah. Mahu tak mahu pun kena ikut jalan tu, sebab jalannya satu je. Nak menyampaikan kita kepada syurga ni satu tu sahaja jalan. Tidak ada jalan pintas, tak ada jalan pintas. Imam Ghazali kata satu tu je jalan je. Yang mana jalan nak pergi menuju kepada Allah, jalan ibadat, jalan akhirat ni jalan yang sangat dahsyat bahayanya. Terlalu banyak musuhnya, terlalu banyak tipu dayanya, terlalu banyak gangguannya, terlalu pedih perjalanan dia. Satu perjalanan yang tak seronok. Nak kena tahan nafsu, nak kena lawan setan, nak kena tinggalkan dunia. Maknanya nak kena tinggalkan sesuatu yang membimbangkan daripada ibadat. Nak kena beruzlah, mengasihkan diri daripada manusia yang tertentu. Nak kena korban masa, korban penat, korban harta, korban perasaan, macam-macam lagi. Ini semua menyakitkan. Orang lain berseronok di rumah dengan anak bini, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Padahal dalam hati tuan-tuan pun ada perasaan yang sama, nak duduk rumah. Yang suami daripada kerja pagi balik petang dah nak maghrib, siap-siap nak kena keluar surau pula pergi mengaji. Dia pun ada perasaan nak duduk berehat-rehat dengan isteri dan anak-anak dia, betul tak? Tapi kalau tak korbankan, kalau tak korbankan tadi tu, tak dapatlah ilmu. Tak dapat ilmu, tak betul lah ibadat. Tak betul ibadat, tak adalah kebajikan. Tak ada kebajikan, azablah akhirat besok. Jadi nak kena korban. Jadi bukan senang. Kalau tak sanggup, takkan sampai syurga tu. Kalau tak sanggup lalui jalan yang payah ni, takkan sampai. Kalau nak seronok je dalam hidup ni boleh, tapi bukan syurga tempat tuju dia. Neraka itulah tempat tuju. Nabi bagi tahu dah, syurga itu dikelilingi, dipagari oleh benda yang menyakitkan, menyedihkan, menyusahkan. Ada pun neraka itu kata Nabi, jaga-jaga. Nabi kata hati-hati, jaga-jaga, ingat-ingat. Neraka itu dikelilingi oleh benda yang menyeronokkan, yang menggembirakan. Tak solat seronok tak? Seronok. Tak payah tutup aurat seronok tak? Tak payah tutup aurat seronok ke tidak? Tak tahu jawapan. Dedah aurat seronok tak? Seronok. Sebab tuan-tuan ni terpaksa. Kalau ikut nafsu nak dedah aurat, betul? Nak buat apa? Bertutup-tutup, panas. Bergaul bebas seronok tak? Seronok. Ikut siapa nak gaul. Nafsu suka maksud. Tak payah belajar agama, seronok tak? Seronok.
Tak ada halal haram seronok dah. Seronok. Semua tu seronok. Sebab benda-benda haram tu semua seronok. Apa yang diingini oleh nafsu semua seronok. Tak mengaji nafsu suka, tak payah taat perintah Allah nafsu suka, tak payah keluar zakat nafsu suka, tak payah kenal Tuhan nafsu suka. Nak cari harta tak payah peduli rasuah, riba, asalkan kaya, seronok tak? Seronok. Tapi itulah jalan yang membawa kita kepada neraka Allah. Isteri taat dengan suami, seronok tak? Oi. Isteri taat suami, seronok tak? Jujur. Nafsu, cerita nafsu, seronok tak? Tak ada jawapan. Itu jujur orang perempuan. Kita ada kehendak kan? Kita ada keinginan kan? Tapi kena ikut perintah suami. Seronok tak? Tak seronok. Tapi itulah dia jalan nak menuju ke syurga Allah. Sebab tu Nabi kata nak sampai neraka benda seronok. Lawan suami, tak payah tutup aurat, tak payah mengaji, tak payah ikut hukum hakam Allah. Ni semua seronok. Tapi akan menyampaikan nanti ke neraka Allah. Yang nak menyampaikan ke syurga Allah ni, nak dapat redha Allah ni, tak seronok. Tu contoh. Kita buat ni, kalau ini sebab apa kita solat? Sebab diwajibkan. Kalau tak diwajibkan, agak-agak kita solat tak? Taknya solat sungguh. Dalilnya mana? Tu sembahyang sunat kita tak buat sebab sunat. Ini wajib sebab kita takut kalau tak buat nanti dosa diazab oleh Allah. Jadi mau tak mau buat juga. Maknanya nafsu tak seronok dengan sembahyang. Kalau ikut nafsu, biar tak payah sembahyang, biar tak payah undang-undang dalam dunia ni, tak payah ada undang-undang agama, ikut suka hati nak hidup macam mana. Itu yang diingini oleh nafsu. Tapi itulah dia jalan yang nak menyampaikan kepada kemurkaan Allah, jalan yang nak menyampaikan kita kepada azab Allah. Nak masuk syurga penuh menyakitkan. Sakit. Cari duit penat-penat, tiba-tiba kena keluar zakat pula dah. Aku yang penat cari pagi petang siang malam, jatuh bangun sampai satu masa kena keluar zakat pula. Seronok tak? Tak seronok. Tanya nafsu kata tak seronok. Kalau tak diwajibkan lagi bagus. Belajar agama, belajar tauhid, belajar fiqh, belajar gini, belajar begitu, seronok tak? Seronok. Baik duduk rumah tengok TV ke, tengok wayang ke, lagi seronok tu. Jadi benarlah apa yang Nabi kata tu. Jadi jangan kita ingat ibadat tu mudah. Jangan kita ingat ibadat tu mudah. Solat tanpa ilmu Allah tak terima. Nak kena belajar bab solat pula, berapa lama pula nak belajar? Kan kepenat tu, tak seronok. Yang seronoknya semayanglah ikut suka hati macam mana. Tak payah syarat, tak payah rukun, baca apa nak baca ikutlah. Salah ke betul ke terpulanglah. Tu seronok. Tapi kalau nak solat dengan ilmu, payah. Nak kena mengaji dulu. Mengaji sekarang nak kena buang masa pula. Kita urusan dunianya banyak. Nak kaya, kawan dah kaya, kita belum. Jadi nak kena korban. Tu semua yang tak seronok dek hawa nafsu. Itulah dia ibadat. Perjalanan yang penuh dengan kesedihan, kepayahan, tapi penghujungnya kesenangan yang tidak ada kesudahan selama-lamanya. Orang perempuan tak seronok nak tahan suami. Dia nak, suami kata tak boleh. Tak seronok. Nak melawan tak berani. Sebab dia isteri solehah. Takut Allah benci dia. Dia tahan. Menyakitkan. Tapi nanti selepas mati dia akan bertemu dengan kesenangan selama-lamanya. Tapi kalau syurga neraka tadi, kat dunia ni lawan suami, dahaka suami, umpat suami, aibkan suami, ikut. Seronok, turutkan nafsu.
Nah, tunggu penghujungnya tu kecelakaan, azab yang tidak berkesudahan. Terpilihlah nak yang mana. Kita pilih nak yang mana. Kalau nak syurga, usaha cara syurga. Kalau nak neraka, usaha cara neraka. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Jangan ambil mudah yang nama ibadat. Aku dah semayang, aku dah puasa, aku dah begini, aku dah. Kalau sekadar buat ikut nafsu tanpa ilmu memang senang. Dalam ibadat ada pantang larang. Nak meninggalkan pantang larang tu bukan senang. Pantang larang lagi, dahlah suruh beribadat ada pantang pula. Kalau langgar pantang nanti amal Allah tak terima pula. Susah. Mulut kita ikut kita lah nak cakap apa pun. Rupa-rupa tak boleh. Ada benda boleh cakap, ada benda tak boleh. Begitu. Jadi payah. Dalam ni pula nak kena bersih pula. Jangan ada hasad dengki. Kalau ada, Allah tak terima juga amal. Payah kan? Senang ke susah? Susah. Susah nak masuk syurga tu tuan-tuan. Bukan semudah yang kita ingat. Mari mengaji, baru tahu ibadat yang sebenar-benar yang Allah suruh tu macam mana. Yang kata ibadat tu macam mana? Kita tak pernah dengar, tak pernah mengaji, tak pernah belajar. Jadi kita ingat ibadat tu macam yang kita faham lah. Time solat, time puasa. Ada masa belajar, tak ada masa tak payah belajar. Dalam hati ni ikutlah nak buat apa pun. Itu yang kita faham. Aku dah semayang, apa ada masalah? Aku dah zakat, aku dah pergi haji pun, wakaf aku pun ada. Syurga lah nanti. Senang. Banyak senang macam tu. Bukan senang tuan-tuan. Mengaji. Banyak benda yang kita nak kena ambil tahu cepat-cepat. Sebelum mati ni cepat. Mati dah dekat dah kita. Mati dah dekat dah. Bukannya penting belajar agama ni. Aku bukan orang kafir nak belajar agama fardu ain ni. Jaga, jangan sombong jangan sombong. Nanti kita menyesal sebab sombong. Atas dunia dulu sombong. Ajak mengaji tak mau. Berasa pandai dah, berasa faham dah, berasa amal Allah terima dah. Baik. Dan selain daripada itu apa? Kaunuhu hayyan. Apabila Allah Ta'ala itu berkehendak berhajat kepadanya sekalian benda yang baru, melazimkan, menunjukkan bahawa wajiblah, mestilah Allah itu bersifat dengan sifat maknawiyah. Tu kaunuhu hayyan, adalah dia hidup. Dan kaunuhu qadiran, adalah Allah Ta'ala itu qadiran, yang maha berkuasa. Dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman. Dan atas qaul thubut sifat ma'nawiyah, makna di atas perkataan ulama-ulama yang mengisbatkan, di atas perkataan ulama yang mengisbatkan, yang menyungguhkan sifat-sifat ma'nawiyah tu. Dan akan wahdaniyah, maka wajiblah segala sifat ini, mustahillah segala lawannya. Manakala wajiblah segala sifat-sifat ini, mana yang dah tersebut tadi, daripada wujud, kidam, wujud, daripada hayat, kudrat, iradat tadi dah, daripada situ. Itu maksud, itu yang dimaksudkan dengan segala sifat ini tu. Mustahillah segala lawannya. Mustahil dengan mana? Lawanlah, makna benda yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Sifat mati mustahil, sifat lemah mustahil bagi Allah, tidak menghendaki mustahil bagi Allah. Maka jumlah barang yang melazimkan dia oleh iftiqar itu 18 akidah.
Jadi sifat yang nak menunjukkan, sifat yang nak membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala itu berhajat, berkehendak kepadanya oleh segala sesuatu yang bersifat baharu. Inilah dia. Ada berapa tadi? Ada 18. Ada 18 akidah yang nak menunjukkan maksud iftiqaru ilaihi ma siwahu. Kalau hilang salah satu daripada 18 ini, kalau dinafikan, kalau diragukan, kalau ditolak satu daripada 18 ini, maka seseorang itu telah menafikan ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab tu kena jaga 18. Yang wajib i'tiqadkan wajib, yang mustahil i'tiqadkan mustahil. Kalau ragu salah satu daripada yang wajib bagi Allah ataupun ragu salah satu daripada yang mustahil bagi Allah yang tersebut tadi, sesungguhnya orang itu telah menafikan ketuhanan Allah Ta'ala, walaupun mulutnya mengucap la ilaha illallah. Contohnya, dia mengucap la ilaha illallah tapi dia meragui Allah Ta'ala itu mengetahui. Dia meragui Allah Ta'ala itu mengetahui segala benda. Sesungguhnya dia telah menafikan sifat ketuhanan Allah. Dalam erti kata lain, dia tak percaya yang Allah itu tu Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kena belajar tuan-tuan ni. Kena belajar, kena fahamkan betul-betul berakidah ni. Takut-takut ada benda-benda yang tak sepatutnya dalam hati kita, yang secara diam-diam menjadikan kita orang kafir di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin muka surat apa? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat apa tadi? 95. Minhajul Abidin 95. Saya tak bawa cermin mata lah malam ni. Sebab tu mata besar kecil. Teropong tinggal. Teropong tinggal. Tu semua alamat dah tu kan. $95 perenggan berapa? Keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan keempat, dibaharu akan dia muwafakat bagi tabiat manusia, yakni suatu keinginan yang ada timbul di dalam hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, yang mana ia suatu perkara yang muwafakat bagi tabiat manusia, maka dikatakan baginya, bagi sesuatu yang dibaharu akan dia lagi pula muwafakat dengan tabiat manusia itu, dipanggil hawa nafsu, dan dibangsakan, yakni disandarkan kepadanya, kepada nafsu. Ni tajuk pasal apa? Tajuk pasal khawatir. Tajuk pasal khawatir. Makna khawatir, khawatir ni benda yang ada di dalam hati kita tu, benda yang timbul dalam hati kita tu, benda yang terbit daripada hati kita tu. Tu orang panggil khawatir. Bisikan dalam hati tu, kadang-kadangnya bisikan tu daripada nafsu, kadang-kadang daripada syaitan, kadang-kadang daripada malaikat, kadang-kadang direct daripada Allah. Jadi bagaimana kita nak membezakan tu? Macam mana kita nak bezakan tu? Macam mana kita nak bezakan? Mesti kita boleh bezakan. Mesti kena boleh beza. Mesti kena bezakan. Kalau kita tak boleh nak membezakan, bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada mengikut kehendak hati tadi? Kan tengah duduk-duduk kan datang sesuatu, teringat sesuatu dalam hati. Apa benda tu? Tu datang daripada mana tu? Adakah syaitan? Adakah nafsu? Adakah dia sekadar tabiat manusia, ataupun daripada Allah? Bagaimana? Sebab yang tak faham, ada orang tak faham, ada orang tak faham. Diikutkan kehendak hatinya yang nak bersangka jahat. Dia kata itu daripada Allah. Allah yang terbitkan benda itu dalam hati saya. Jadi apa salahnya? Itu bahaya tu. Itu bahaya. Itulah bahayanya tu. Jangan ikut sebarang benda dalam hati tu. Jangan ikut sebarang benda dalam hati tu. Kerana ada kala yang membisikkan itu nafsu, ada kala yang membisikkan itu syaitan, ada kala yang membisikkan itu malaikat. Kalau malaikat mudah kita nak tahu. Malaikat mudah kita nak tahu. Yang dipanggil malaikat mulhim. Malaikat yang memberi ilham di dalam hati hamba Allah. Kita ni, setiap anak Adam bila dilahirkan atas dunia, Allah akan mewakilkan satu malaikat dan satu syaitan duduk di dalam hatinya. Semua orang ada.
Yang syaitan ada peranan dan tugasan dia, yang malaikat pun ada peranan dan tugasan yang diberi oleh Allah. Malaikat tidak mengajak, tidak membisikkan, tidak berkempen dalam hati, melainkan mengajak kepada perkara taat, perkara baik. Adapun syaitan berkempen, membisikkan dalam hati kita tentang perkara-perkara yang membinasakan kita, dunia ataupun akhirat. Kebiasaannya mengajak kepada benda maksiat. Dan yang paling bahaya sekali, syaitan dan nafsu ni mengajak kita membuat kebaikan. Akan tetapi ada perangkap di sebalik itu. Ada perangkap di sebalik itu. Tujuannya nak membinasakan kita juga. Ini yang paling bahaya sekali. Kalau dibisikkan mencuri, itu terang-terang kita tahu mencuri itu haram, betul? Terlintas dalam hati, berasa macam nak rampaslah gelang lipan kawan kita tu. Tengok dia letak macam dia tak perasan tu, kalau ambil senyap-senyap dia tak tahu tu. Tu terang-terang tahu dah maksiat, mencuri, betul? Yang bahayanya apabila syaitan ni membisikkan kebaikan. Ini kalau kita tak faham betul-betul, tak halusi betul-betul, kita akan dapat kebinasaan yang lebih besar daripada taat yang kita buat. Tadi diajak buat taat, sebenarnya nak menjatuhkan kita kepada kebinasaan yang besar daripada taat yang kita buat tadi. Contoh, buat tengok contoh, contoh waktu malam hari, dia mengajak kita beribadat sepanjang-panjang malam, melakukan amalan sunat sepanjang-panjang malam. Lepas baca Quran, solat, lepas solat wirid, lepas tu baca lagi macam-macam. Lepas tu dia ajak kita tidur, akhirnya meninggalkan solat subuh. Nampak tak dah? Malam tadi dia kempen, dia suruh kita buat ibadat sebanyak-banyaknya, supaya pagi nanti kita tertinggal perkara yang diwajibkan oleh Allah, iaitu sembahyang fardu subuh. Tu contoh ni. Itu contoh dia tu. Memanglah malam tadi dibisik ajak buat ibadat, baguslah buat ibadat, apa tak bagus pula. Tapi nak memandangkan dosa tak solat subuh tu lebih besar daripada ibadat yang kita buat malam tadi. Tu cara di antaralah nak bagi contoh supaya mudah faham. Jadi jangan kita ingat syaitan dan nafsu ni hanya mengajak kepada benda maksiat sahaja. Ada kalanya syaitan dan nafsu ni mengajak kita membuat benda ketaatan. Akan tetapi dengan tujuan nak menjatuhkan kita kepada dosa yang lebih besar. Contoh lain, dia mengajak kita mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah. Dia mengajak kita mempelajari ilmu agama yang bangsa fardu kifayah. Dia ajak kita mengaji tafsir, mengajak kita mengaji hadis, mengajak kita ngaji sirah. Dia ajak kita pergi dengar ceramah-ceramah umum, ceramah maulid, ramai pergi. Memang bagus tak? Baguslah. Tapi dengan kita belajar ilmu-ilmu tadi, belajar ilmu-ilmu tadi, contohnya tafsir, hadis, sirah, lepas tu suka pergi dengan ceramah-ceramah umum, benda baik, benda bagus.
Akan tetapi di dalam pelajaran-pelajaran yang kita pergi dengar tadi itu tidak menyentuh secara khusus tentang amalan yang fardu ain. Syarat-syarat ibadat tak disebutkan. Rukun-rukun ibadat, pantang larang ibadat tak disebutkan secara khusus dalam ilmu-ilmu yang kita belajar tadi. Nampak tak? Jadi dimelegakan kita supaya merasa dah cukup, merasa dah lepas tanggungjawab. Sebab apa? Aku dah belajar, aku ada ikut program-program agama. Aku bukan tak pergi, aku selalu pergi dengan ceramah. Apa ceramah maulid, ceramah begini, ceramah begitu, forum ini, forum itu, aku selalu pergi. Dan aku ada program mengaji tafsir, aku ada ngaji hadis. Nampak tak? Supaya orang-orang yang macam ni terleka dan meninggalkan belajar ilmu yang lebih wajib daripada itu, yang lebih penting daripada itu, iaitu fardu ain. Fardu ain, tauhid, untuk nak membetulkan akidah, nak mengenal Allah. Tauhid supaya dilekakan, supaya kita tak perlu nak belajar tauhid. Sebab kita berasa cukup dah, aku dah pergi belajar agama dah, aku dah pergi dengan kuliah-kuliah agama dah, aku dah pergi dengan ceramah-ceramah agama dah, nak apa lagi? Jadi saya ni tadi yang dah selalu pergi dengan ceramah begini, ceramah begitu, dah ngaji tafsir, dah ngaji hadis, saya rasa tak perlu saya nak mengaji fiqh, tauhid, tasawuf ni. Buat apa saya nak belajar? Saya bukan tak belajar agama, saya cakap. Saya bukan tak belajar agama, saya belajar agama. Apa masalah saya? Apa salah saya? Saya bukan tak mengaji agama, saya mengaji. Rupa-rupanya yang saya maksudkan mengaji tadi fardu kifayah. Akibatnya amalan saya tetap takkan diterima oleh Allah. Kenapa pula amalan saya tak diterima oleh Allah? Tak betul. Walaupun selalu pergi dengar ceramah, mengaji tafsir, mengaji hadis, cuci pakaian saya tak pandai. Basuh pakaian pun tak suci. Sebab basuh najis ni dalam fardu ain. Sebab nak cuci najis dalam fardu ain. Dalam ceramah umum tak ada cerita. Nak mengangkat hadas besar, nak mengambil wuduk, rukun wuduk, syarat wuduk, akidah, nak mengenal, nak i'tikadkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang harus bagi Allah, tak ada dalam ilmu-ilmu tadi tu. Kalau sentuh pun sikit-sikit. Ada pun secara khusus yang nak melepaskan fardu ain, tak ada dalam ilmu fardu kifayah. Sebab tu kita kena dengar nasihat. Dengar nasihat. Jangan mengutamakan pelajaran fardu kifayah sehingga kamu meninggalkan fardu jangan. Itu di antara tipu daya, jerangkap, perangkap yang dipasang oleh syaitan serta nafsu. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Nanti kita sangkakan kita dah beribadat dah, Allah dah terima dah, rupa-rupanya kantoi lagi. Allah tak terima lagi. Sebab apa? Akidah kau salah. Allah terima tak orang yang akidah salah? Macam mana akidah nak betul? Tak pernah belajar akidah. Akidah fardu ain. Kita tak pernah belajar akidah. Ni nak menyucikan hati ni daripada sifat mazmumah ni. Nak mengenal mana mazmumah, mana mahmudah. Macam mana nak menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah ni tadi, supaya hasil sifat yang mahmudah dalam hati. Bagaimana? Nak belajar kat mana ni? Tak ada melainkan dalam ilmu tasawuf. Kita tak belajar tasawuf, kita leka dengan ilmu-ilmu tadi. Dan bagaimana Allah Ta'ala nak terima amalan kita yang syarat rukunnya pun kita tak faham, pantang larangnya pun kita tak tahu, tipu daya nafsu syaitan pun kita tak tahu, tak boleh beza? Macam mana? Sebab tu selalu kita ingatkan, jangan meninggalkan fardu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf ni, tajwid jangan tinggal. Ni fardu ain, ini benda penting ni dalam ni. Tak ada benda yang tak penting sebut dalam ni. Semua benda yang bersangkut paut dengan sah batal ibadat. Jadi hati-hati dengan permainan syaitan. Contoh, kalau saya tadi duduk dalam situasi tu, saya akan berasa lapang hati saya sebab saya dah belajar agama. Saya rasa puas dah, saya dah berasa betul dah. Rupa-rupanya saya dalam perangkap. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kalau ada orang alim ulama duk tegur, nasihat, dengar je lah. Sebab penglihatan ni tak sama.
Kita orang jahil, kita nampak qadar jahil kita. Orang alim dipandang dengan alim dia. Sebab tu perangkap-perangkap syaitan ni ada yang jenis besar, ada yang jenis halus. Ada yang terang-terang kita tahu tu tipu daya syaitan, ada yang kita tak tahu. Macam tadi tu, siapa sangka dia pasang perangkap suruh malam-malam ibadat supaya tinggalkan solat subuh. Nampak tak? Kalau nak percayalah, kalau tak nak percaya terpulanglah. Tapi hati-hatilah sahabat. Sungguh banyak yang macam tu. Dia nak dulu dia hasut kita buat maksiat. Dulu dia hasut kita buat maksiat. Bila kita dah tinggalkan maksiat, contoh nak menghadap kepada Allah, nak cari bekal akhirat, agak-agak puak-puak syaitan nafsu ni dia puas hati ke dengan kita? Dia tak puas hati. Dia akan pastikan dia nak rosakkan kita ke mana-mana pun. Dulu mengajak kita buat maksiat, alhamdulillah dapat pertolongan daripada Allah, kita dah tinggalkan, nak hijrah dah. Nak hijrah, nak beramal, nak menuntut ilmu. Ingat syaitan nak tinggalkan kita? Ingat syaitan nak biarkan kita? Tak. Dia akan tunaikan dendam dia, dengki dia, akan pastikan kita ni tak dapat redha Allah, akan pastikan amalan kita tak diterima oleh Allah. Dia akan pastikan kalau boleh mati dalam menyengutukan Allah. Dia tak puas, dia akan ganggu cara kita nak beribadat pula. Itu di antara dia. Kita pun syok lah belajar, kemudian dibisikkan dalam hati, kau dah baik dah, kau dah betul dah. Dulu kau tak pernah duduk dalam ceramah-ceramah ni, sekarang kau dah duduk dah. Dulu kau tak pernah mengaji tafsir ni, sekarang mengaji tafsir ni pun besar, kata dia. Quran, kita tak ada ilmu. Lalu kita pun puas hatilah dengan diri kita tadi. Rupa-rupanya dalam perangkap belajar ilmu yang fardu kifayah, meninggalkan yang fardu ain. Ibaratnya macam buat benda yang sunat, tinggalkan yang wajib tanpa kita sedar. Hati-hatilah. Dulu kan fardu ain, di samping tu ngajilah yang fardu kifayah, di samping tu dengarlah ceramah-ceramah. Macam tu cara baru betul. Tauhid ada kelas khusus, fiqh ada kelas khusus, tasawuf ada kelas khusus. Kalau yang belum pandai Quran, ada pengajian Quran ke muqaddam iqra ke secara khusus. 4 ni. Ini tak dapat tidak. Kemudian bila ada masa lapang, masa lain boleh pergi dengar ceramah-ceramah umum, forum-forum umum. Sesekali nak pergi dengar tafsir hadis boleh. Macam tu cara baru betul. Kalau tumpukan ceramah umum, ngaji tafsir hadis, yang 3 ni tadi, kepala amalan, kepala ilmu tadi tinggal, beramallah, Allah tak akan terima amalan kita. Tu tadi kata nak masuk syurga ni bukan senang. Nak masuk syurga ni bukan senang. Bukan kita ingat main rasa-rasa okey dah, rasa-rasa beres dah ni. Jangan sahabat, ini pakat kita nasihati. Yang nak terima, yang tak nak terima, berasa lebih tahu, terserah, terpulanglah. Kita wajib bagi tahu agar setidak-tidaknya boleh menyelamatkan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita daripada tipu daya syaitan yang nanti akan membinasakan amal ibadah. Jadi yang nak dengar, yang nak percaya, terpulang, yang tak nak pun terpulanglah. Kita wajib bagi tahu apa yang kita dah diberitahu, yang dah dipinjamkan setakat mana. Sebab kita pun dulu sangka macam tu. Kita pun dulu menyangkakan macam tu. Dulu aku buat maksiat, dulu aku tak semayang, dulu aku dedah aurat, dulu minum arak, berjudi, berzina, macam-macam. Sekarang ni aku dah belajar agama. Sekarang aku dah belajar agama. Aku dah pergi ngaji tafsir, aku dah ada ngaji hadis. Kalau ceramah-ceramah umum aku pergi. Kalau dalam TV ke selalu dengar forum-forum. Dah apa masalahnya? Beres lah. Apa lagi? Mati-mati saya ingatkan perjalanan saya dah betul. Rupa-rupanya bila diteropong secara betul-betul, rupanya menyimpang ke lain. Itulah sebabnya kena bertanya.
Jangan ikut rasa-rasa kita. Sebab ni tadi, benda dalam hati ni. Benda dalam hati ni yang dibaharukan, yang keempat dibaharukan akan dia muafakat bagi tabiat, maka dikatakan hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia sama dengan setan, dia geng. Hawa nafsu dia geng dengan syaitan. Dia pakat dua tu nak merosakkan kita. Bila sebut nafsu, dia memang tabiat dia, tabiat kejadian nafsu ni cenderung kepada benda yang berlawan dengan syariat. Tu kalau kita nak cam, kalau benda tu kita nak buat rasa seronok aja, cam dah tu. Kalau tak setan, nafsu. Seronok aja. Kita rasa nak buat tu macam seronok aja. Macam ringan aja. Macam seronok aja. Tak ada rasa susah, tak ada rasa payah, tak ada rasa tertekan, tak ada rasa tertegah pun. Dia rasa melompat-lompat, melonjak-lonjak nak buat. Cam dah tu. Kalau tak syaitan, nafsu. Cuba tuan-tuan bayangkan, nak belik handphone dengan belik Quran, ada tak rasa beza berat hati? Ada tak? Ada tak nak tengok handphone tu rasa melonjak-lonjak, ataupun nak baca Quran tu rasa melompat-lompat nak baca Quran? Ada tak? Ada tak? Jujurlah. Saya pun tak seronok nak baca Quran ni. Macam-macam fikir, macam-macam alasan, berat. Padahal Quran depan mata je, boleh capai je, boleh jamah je. Maknanya kalau Quran letak sebelah, handphone letak sebelah, saya akan capai handphone, saya takkan sampai Quran. Sebab nafsu dia dah memang macam tu. Yang kata tabiat nafsu memang macam tu. Tu nafsu. Nafsu dia memang. Tu kalau nak tahu, nak kenal nafsu macam itulah. Di antara sifat dia akan seronok membuat benda yang tak ada faedah ataupun yang mendatangkan dosa. Yang nama taat memang bukan selera dia. Yang nama taat, yang nama ibadat bukan selera dia, bukan. Sebab tu kalau orang ajak pergi mengaji, jomlah, dia punya berat bukan main. Jomlah kita pergi dengar malam ni, ada kat masjid kita ada buat ceramah maulid tu, jomlah. Dia punya berat bukan main. Jom kita pergi pasar malam, melompat kita pergi. Muafakat dengan nafsu. Dia muafakat dengan nafsu. Ni tabiat nafsu. Ulama habis dikaji zahir batin, tengok tu. Sebab nak balik akhirat ni kena pastikan yang zahirnya lurus, yang batinnya pun lurus. Sebab pemeriksaan dekat mahsyar besok bukan benda main-main. Bukan sekadar zahirnya dah beres dah, nampak macam dah solat, selamat dah. Ni barang dalam pun nak kena pastikan juga ni. Yang barang dalam ni pun nak kena pastikan juga ni. Kena seiring dengan yang zahir ni. Kalau sekadar sembahyang dah, tutup aurat dah, baca Quran rajin dah, tapi barang dalam ni tak menempati seperti yang Allah nak, takkan selamat kita. Tak selamat lagi. Sebab tu kita kena ada risau, bimbang. Kalau dalam hati kita ni kita jumpa banyak penyakit, kena risau. Sebab masa kita hidup dah tak lama dah. Sempat ke tak sempat nak baiki yang dalam ni? Yang luar ni boleh okey lah kot lah. Secara kasarnya time solat, time puasa, kot lah pada zahirnya. Tak peksa lagi. Allah. Dan sesungguhnya iaitu pada hakikatnya yang baru datang tatkala diseru akan dia, maka iaitu seperti sebut pada yang demikian itu, dan tetapinya yang dibangsakan kepadanya nafsu. Maka inilah 4 bahagi daripada khawatir. Apa maksud khawatir? Benda yang terlintas dalam hati itu. Itu maksud khawatir. Terlintas dalam hati. Terlintah nak baca Quran, terlintah nak pergi ceramah, terlintah nak begini, nak begitu. Itu bukan satu benda tu. Ada kala terlintas daripada syaitan, ada kala terlintas daripada nafsu, ada kala terlintas daripada malaikat, ada kala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian maka ketahui olehmu bahawanya khatir yang daripada pihak Allah Ta'ala pula pada permulaannya, senya terkadang ada ia dengan kebajikan kerana memuliakan dia hamba. Ini khatir, maknanya perkara yang terlintas dalam hati yang direct daripada Allah, bukan nafsu, bukan malaikat, bukan syaitan, daripada Allah, terus daripada Allah. Iaitu contohnya Allah Ta'ala menghadirkan lintasan dalam hati hamba tadi untuk melakukan perkara yang baik-baik. Kenapa tu? Kerana nak memuliakan dia hamba tadi. Sebab Allah nak muliakan dia. Sebab Allah nak muliakan hamba tadi, Allah hadirkan sesuatu dalam hatinya yang baik-baik, yang kebajikan-kebajikan. Kenapa? Kerana Allah nak memuliakan dia supaya dia duduk dalam taat, dalam ibadat. Nak semayang, nak baca Quran, nak bertaubat contohnya, nak bersangka baik. Allah nak muliakan dia, Allah nak muliakan dia. Sebab tu mana-mana orang yang Allah gerakkan bagi taufik buat ibadat tu, tanda Allah nak memuliakan dia. Orang yang Allah tolong dia nak solat, tolong dia solat, tu tanda Allah nak muliakan dia. Allah gerakkan hati dan zahirnya untuk solat, gerakkan hatinya zahirnya untuk berpuasa, tu tanda Allah nak muliakan dia. Dan kerana melazim akan bagi hujjah, dan terkadang ada ia dengan kejahatan. Kadang-kadang Allah sendiri menghadirkan lintasan di dalam hati hamba untuk membuat kejahatan. Ini faham baik-baik. Ini faham baik-baik. Ada kala tadi sebelum dah tahu kan, kejahatan ni biasanya syaitan. Kebiasaannya dalam hati kita ni terlintas benda-benda jahat tu daripada syaitan. Malaikat tidak sama sekali. Malaikat tidak ada sama sekali membisikkan benda jahat dah. Ghalibnya syaitan. Tapi sekarang ni khawatir yang seterusnya ni bukan nak kata syaitan. Allah sendiri. Allah sendiri yang menerbitkan dalam hati hamba tadi keinginan untuk membuat kemaksiatan. Yang tadi Allah menghadirkan dalam hatinya untuk membuat kebaikan-kebajikan kerana nak memuliakan dia. Dan ada kala Allah sendiri yang melintaskan dalam hati hamba tadi untuk membuat kejahatan. Jangan salah faham ni, dengar baik-baik ni. Kenapa tu? Kenapa pula Allah hadirkan dalam hati kita ni tadi untuk buat jahat? Kerana dan terkadang ada ia dengan kejahatan, percubaan, yakni sebagai ujian daripada Allah. Allah nak menengok, Allah nak lihat sehebat mana kesabaran dia, sesungguh mana mujahadah dia nak lawan benda tu tadi. Kalau dia berjaya, itulah yang akan meningkatkan darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Bukan Allah nak menanya dia dah. Allah nak membuat percubaan. Allah nak bagi dia ujian keimanan, ujian kesabaran. Dapat-dapat dia dah belajar, dah mengaji. Dulu tak mengaji, sekarang mengaji. Lagilah Allah cuba macam kalau tak tahu. Kalau mengaji, sesiapa pun boleh mengaji. Belajar, sesiapa pun boleh belajar. Tanpa ujian, kita tak akan tahu mana tahap iman kita, mana tahap amalan kita, betul? Sebab tu Allah bagi ujian. Yang kau sombong sangat, kita ni sombong sangat, mentang-mentang dah mengaji, dah semayang, dah mengajar, begini-begini, konon-konon kau hebat, konon-konon kau mulia. Allah bagi ujian. Bila Allah bagi ujian maksiat, kau jatuh dalam maksiat. Mana kesombongan kau semalam? Mana sombong kau semalam? Semalam semua kau kata orang jahat, semua orang salah, semua orang sesat. Kenapa hari ni kau jatuh dalam maksiat? Kalau kau betul hebat, kenapa kau jatuh dalam maksiat hari ni? Itu di antara cara Allah nak menyedarkan hamba-Nya yang syok sendiri dalam ibadat. Allah nak kawal
hati kita tu. Sebab kita ni kalau sentiasa duduk dalam baik, taat, syaitan akan bisik supaya jadi sombong, jadi ujub, jadi takabur, macam-macam lagi. Maka Allah nak menyelamatkan dia, Allah perlakukan jatuh dia ke dalam maksiat. Daripada kemaksiatan tu dia sedar diri dia siapa. Astaghfirullahalazim, tak sepatutnya semalam aku kata-kata begini pada orang lain. Sebab apa? Aku lemah lagi, aku tak kuasa. Nampak tak tu? Allah nak jaga dia tu. Allah nak jaga dia supaya jangan lalai dengan taat dia tu, sehingga menjadikan dosa besar. Ujub dosa besar, tuan-tuan. Kagum dengan diri sendiri, taat kepada Allah, dosa besar tu. Hilang fadilat solat, hilang fadilat amal, hilang fadilat maknanya baca Quran dan sebagainya apabila timbul dalam hati kita ujub, kagum dengan ketaatan ni. Dengan sebab timbul kagum dengan ketaatan ni, terpadam segala pahala-pahala semayang, baca Quran dan sebagainya tadi. Jangan main-main. Penyakit ujub ni, penyakit hati ni punya penangan, dia boleh memadamkan pahala solat, pahala tahajud, pahala haji, pahala umrah, boleh padam dengan sebab penyakit yang ada dalam hati ni. Sebab tu belajar ilmu ni wajib, tuan-tuan. Nak menjaga amalan. Kalau sekadar boleh buat ibadat belum selamat lagi kalau tak jaga yang dalam ni. Sebab tu fardu ain. Ngaji tasawuf ni fardu ain. Fardu ain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan segala khawatir yang ada ia daripada pihak mulhim, tiada ada ia melainkan dengan kebajikan. Makna lintasan hati yang dibawa oleh malaikat tidak ada melainkan benda yang baik-baik sahaja. Kerana ia yang memberikan nasihat lagi menunjuk tiada lepaskan dia di hamba melainkan kerana yang demikian itu. Maksudnya kenapa malaikat membisikkan yang baik-baik? Sebagai penasihat kita tu. Malaikat tadi yang Allah tugaskan memberi ilham yang baik-baik tu, dia bertugas seperti penasihat kita. Penasihat kita. Adapun syaitan tadi nak menyesatkan kita daripada kebaikan, nak menyesatkan daripada ketaatan, nak menipu daya. Yang jahil, syaitan tipu cara jahil. Yang dah belajar, dia tipu cara dah belajar. Yang tak beribadat, dia tipu cara yang tak beribadat. Yang dah beribadat, dia tipu cara yang dah beribadat. Jadi jangan kita berasa senang hati, berasa hebat, boleh melawan bisikan setan ni. Jangan. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak akan selamat melainkan dengan pertolongan Allah. Tapi kena buat sebab lah, ambil tahu. Tapi kena buat sebab lah, ambil tahu. Kena ambil tahu. Dulu sebelum ni, bab sebelum ni, Imam Ghazali dah bagi tahu dah bagaimana cara untuk berperang dengan syaitan dan nafsu. Macam mana cara nak berperang dengan syaitan dan nafsu? Di antara caranya, apa Imam Ghazali kata? Kamu mesti mempelajari, mengetahui, memahami bagaimana cara syaitan dan nafsu menipu. Kamu kena belajar tu. Kamu kena belajar bagaimana cara syaitan menipu. Kamu kena belajar. Bukan suruh belajar cara syaitan menipu supaya tipu macam syaitan. Bukan, jangan salah faham. Kita kena belajar, makna kena tahu bagaimana syaitan menipu kita. Kena tahu. Bukan belajar cara syaitan menipu tu untuk beramal. Lamakan kita beramal pula dah. Orang suruh belajar supaya jadikan dia panduan supaya kita boleh cam. Ini setan ni. Ini setan ni, dia nak ajak aku buat yang sunat-sunat. Dia kata tak payah qada semayang. Buat semayang sunat aja. Qada tak payah. Ini setan ni. Ini setan ni. Sebab kita dah belajar. Dah tahu dah. Di antara perangkap setan, mengajak kita buat benda yang tak wajib supaya meninggalkan yang
Wajib. Jadi di situ kita dah tahu, oh tak boleh. Mana boleh. Yang wajib lah qada aku kena dulu kan. Barulah buat yang sunat-sunat. Kalau aku belasah sembahyang sunat, tahajud, tapi qada tak usik, ini salah. Mana ini tipu dah? Ini tipu daya. Yang dah tahu, tahulah. Yang tak tahu, balun sembahyang sunat. Balun sembahyang sunat pagi petang siang malam, qada tak usik qada tak usik-usik. Lepas tu setan bisik lagi, kau dah bagus dah, banyak dah sembahyang sunat kata dia, sampai lebam bigat dah engkau kata dia. Kita pun tersengih-sengih, husnul khatimah lah aku ni. Jangan pandang ringan. Sebab yang menciptakan nafsu dan setan ni Tuhan yang maha hebat. Jadi makhluk yang nama setan nafsu tu pun hebat tipu daya dia. Kalau Allah tak selamatkan kita, tak jaga kita, habislah kita. Sebab tu kena minta pertolongan daripada Allah. Kita tak ada daya upaya tuan-tuan. Belajar ni sebagai asbab. Tapi jangan lupa doa, ya Allah beri taufik, selamatkan aku daripada tipu daya nafsu dan syaitan, selamatkan aku daripada kejahatan diri aku sendiri. Aku tak boleh tinggalkan sekecil apa pun maksiat kalau tanpa kau tolong aku, ya Allah. Tolonglah. Kena minta kan kita tadi sentiasa berhajat kepada Allah. Nak tinggalkan dosa besar pun harap pertolongan Allah, nak tinggalkan dosa kecil pun harap pertolongan Allah, nak selamat daripada permainan tipu daya syaitan nafsu pun harap pertolongan Allah. Mustahil kita boleh buat sendiri. Nak cerita kita ni sentiasa bergantung dengan Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat yang mengikuti, yang bantu share-sharekan kuliah kita malam ni. Alhamdulillah, moga sekalian kebaikan dan kebajikannya Allah masukkan di dalam buku amalan kalian. Setiap orang yang dapat belajar, asbab kita yang tolong berkongsi, asbab kita yang bantu membuat sesuatu yang menjadi sebab tersebarnya majlis ilmu dan orang lain boleh ambil manfaat. Segala ilmu kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, pihak ketiga tadi, semuanya termasuk dalam buku amal kebajikan kita. Cuba kita bayangkan, asbab kita tolong share ilmu yang bermanfaat, 100 orang dapat belajar, 100 orang dapat belajar, 100 orang jadi betul amalannya, 100 orang boleh beramal. Asbab kita yang tolong share tadi. Bayangkan 100 orang tu punya amal ibadat, masuk pahalanya dalam buku amalan kita, tak berkurang walau sikit pun. Sebab tu kita tak mampu nak mengajar, kita kongsi, tolong sebar-sebarkan majlis-majlis ilmu, sebab kebajikan dia besar. Kebajikan dia besar. Mudah-mudahan kita lakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat majlis kita majlis ilmu pada malam ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita, anak bini kita, semuanya, kenalan-kenalan kita semuanya, kawan-kawan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memilih kita, memberi taufik, menggerakkan hati kita serta anggota kita untuk menuntut ilmu, bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengorbankan masa dan sebagainya. Kita harap semoga apa yang kita belajar ni dapat kita jadikan panduan dan pedoman untuk kita berusaha memperbaiki amalan kita yang zahir dan yang batin sebagai usaha kita mencari bekalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi terima kasihlah semua, jumpa lagi insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallah. Terima kasih sahabat yang tolong kongsi, yang ada berkongsi rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Semuanya itu takkan disisirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah insya-Allah. Saya doakan dibalas oleh Allah dengan pahala kebaikan, kebajikan, dimurahkan rezeki semuanya tak terkecuali. Insya-Allah jom solat, aqimus solat. Amalan ini sudah lewat. Alhamdulillah. Boleh ya Karim ya Allah. Insya-Allah sahabat. Terima kasih semua. Solat naik. Terima kasih semua. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Undur diri dulu. Assalamualaikum